Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi ini kita akan sambung kelas asas faraid siri yang kelima. Sebelum tu minta tuan-tuan dan puan-puan share dulu video ni. Share di Facebook dan tolong share dalam grup WhatsApp. Tolong bagi link dekat kawan-kawan dalam grup WhatsApp kelas asas faraid dan juga kelas Tanwir Al-Masalik. Tolong copy link ni dan tolong share dengan sahabat-sahabat. Mungkin ada yang tak jumpa page ni. Tolong share dulu. Kita akan sambung insya-Allah. Hari ini kita nak belajar grandmother, nenek. Nenek kepada mayat. Nenek mayat. Saya tulis dulu apa itu nenek. Nenek. Siapa nenek? Nenek adalah ibu kepada ibu mayat atau ibu kepada ayah mayat. Itu nenek. Nenek adalah ibu kepada ibu mayat atau ibu kepada ayah mayat. Ini nenek. Nenek mendapat 1/6 dengan syarat. Ada syarat dia. Dengan syarat si mati tiada ibu. Si mati tak ada ibu, atau dia ada ibu tapi ibu dia murtad, atau dia ada ibu tapi ibu dia yang membunuh dia. Si mati tak ada ibu, maka nenek dapat 1/6. Atau si mati ada ibu tapi ibunya murtad, ibu dia hilang kelayakan, maka harta tu mengalir kepada nenek. Bila ibu hilang kelayakan kerana murtad, ataupun ibu ni dia yang bunuh anaknya sendiri. Dia bunuh anak dia. Sama ada dia bunuh tu dia gila ke, dia waras ke, yang penting dia yang bunuh. Maka harta tu kita bagi dekat nenek. Ibu yang ada ni kita panggil wujudu. Al-wujud kal ma'dum. Ada macam tak ada. Anggapnya ibu ni tiada.
Nenek mendapat 1/6 dengan syarat si mati tiada ibu. Atau si mati ada ibu tetapi ibunya murtad atau ibunya yang membunuhnya. Gitu. Dengan syarat si mati tiada ibu. Tiada ni tak ada sungguh, ibu dia mati, atau tak ada ni ibu hilang kelayakan, maka kita beri kepada nenek. Dengan syarat si mati tiada ibu dalam masalah nenek sebelah ibu. Ini nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu mendapat 1/6 dengan syarat si mati tiada ibu dalam masalah nenek sebelah ibu. Nenek sebelah bapa, makna ibu kepada bapa mayat. Ibu kepada bapa mayat. Ini panggil nenek sebelah ayah mayat. Nenek sebelah bapa, yakni ibu kepada bapa mayat. Mayat. Nenek ni belah pak mayat. Tok belah ayah. Tok belah ayah si mati. Bahasa utara panggil tok. Bahasa Perak panggil opah. Opah sebelah ayah si mati. Dapat 1/6 dengan syarat. Dengan syarat si mati tiada ibu dan ayah. Ni syarat dia ketat sikit. Nenek sebelah ayah nak dapat 1/6, syaratnya si mati ibu tak ada, ayah pun tak ada. Macam anak yatim piatu lah, ibu tak ada, ayah tak ada. Barulah nenek sebelah ayah dapat 1/6. Boleh tengok no? Tu nenek sebelah ayah. Beza nenek sebelah ayah dengan sebelah ibu. Tok belah mak, kalau mak tak ada, tok belah mak dapat 1/6. Tapi tok belah ayah si mati, dia nak dapat 1/6 ada dua syarat. Syarat pertama, si mati tak ada ibu, dan syarat kedua, si mati tak ada ayah. Tok belah ayah syaratnya mayat tak ada ibu, tak ada ayah. Kalau ada ibu, ibu halang nenek. Kalau ada ayah, ayah menghalang datuk, ayah menghalang nenek sebelah ayah. Bahasa Arab panggil ab. Ayah. Jadi ayah ni dia boleh halang nenek tak? Boleh. Ayah si mati boleh menghalang nenek si mati, iaitu nenek yang dari keturunan ayah, mak ayah. Ayah tidak boleh menghalang nenek sebelah ibu mayat. Yang boleh halang nenek sebelah ibu mayat hanyalah ibu mayat. Faham tak? Ibu menghalang nenek sebelah ibu. Ibu ayah menghalang nenek sebelah ayah mayat. Bahasa utara panggil tok lah. Bahasa orang putih panggil grandmother. Bahasa Perak panggil opah. Bahasa apa lagi ya? Nenek ni. Kalau pantai timur panggil apa nenek? Tok kita ada dua kan? Tok belah mak kita dengan tok belah ayah kita. Tok belah mak kita, kalau mak kita tak ada, line clear, dia dapatlah 1/6. Mak kita tak ada tu, mak kita mati ke, ataupun mak kita, na'udzubillah, mak yang berbeza agama, dapat kat tok. Atau mak tu ada kes jenayah, dia yang bunuh mayat ni, mayat yang kita duk bincang harta pusaka ni. Boleh faham? Saya tak nampak sebarang komen tu. Harap faham lah. Kalau tok belah ayah mayat, dia nak dapat 1/6, syaratnya ada dua. Syarat pertama, si mati tiada ibu dan si mati tiada ayah. Baru dapat dekat tok belah ayah mayat. Tok tu maksudnya grandmother. Bukan grandfather. Grandfather lain. Grandmother. Datuk ni bukan Tok Wan tu. Tok ni perempuan lah, Tok.
Nenek yang kita panggil nenek jaddah dalam bahasa Arab. Jaddah min jihatil Jaddah min jihatil nenek sebelah ibu yang menghalangnya ialah ibu mayat. Jaddah min jihatil nenek sebelah ayah mayat pula yang menghalangnya al-ummu wal ab. Ibu dan ayah menghalang nenek sebelah ayah. Nenek ada dua cabang. Nenek belah mak mayat boleh dapat, nenek belah ayah mayat pun boleh dapat dengan syaratnya. Nenek belah mak mayat syaratnya satu, mak mayat tak ada, dapatkan nenek belah mak mayat. Nenek sebelah ayah mayat, kalau mak mayat tak ada dan ayah mayat pun tak ada, baru dia dapat 1/6. Gitu. Kalau dah faham, kita akan terus kepada cara kira. Jalan kira. InsyaAllah. Okay, kita tengok jalan kira. Jadi nenek ni ada dua lah. Nenek belah ayah mayat dengan nenek belah mak mayat. Hak belah mak mayat, satu penghalang. Iaitu ibu mayat menghalang nenek belah mak mayat. Kalau belah ayah mayat, penghalangnya ada dua. Mak mayat dan ayah mayat. Mayat tak ada mak, tak ada ayah. Baru nenek belah ayah tu layak mendapat 1/6. Pecahan dia 1/6 lah. Nenek belah mak ke, nenek belah ayah ke, mereka berkongsi 1/6. Baik, kita katakan si mati ni ada dua nenek. Dua orang nenek. Si mati ada dua orang nenek. Si mati ada dua nenek. Dua orang. Maknanya nenek belah mak dia pun ada, nenek belah ayah dia pun ada. Kemudian, jangan letak ibu lah sini. Kalau si mati ada ibu, ibu menghalang nenek. Nenek tak dapat apa kalau ada ibu. No? Ibu menghalang kedua-dua nenek ni. Okay, ibu tak ada. Ibu tak ada, baru nenek dapat. Kalau kita letak ayah, ayah menghalang nenek sebelah ayah. Jadi nenek ni kena jadi seorang je lah kalau ada ayah. Nenek belah mak je dapat. Nenek belah ayah tak dapat. Ayah ni anak nenek tu lah. Ibu ayah nenek. Jadi kita katakan si mati ni mak tak ada, ayah tak ada. Supaya dua-dua nenek dapat. Dua orang nenek. Kemudian dia tak ada mak ayah. Supaya nek belah ayah pun dapat, kita kata dia tak ada ayah. Ibu pun tak ada. Sebab ibu menghalang kedua-dua nenek. Kita kata dia ada 4 orang. Si mati ada 4 orang anak perempuan. Si mati ada 4 orang anak perempuan. Lagi si mati ada 4 orang isteri. Ramai dia. Dia mati tinggal ramai macam tu. Si mati juga ada datuk. Grandfather. Datuk yang menghalang datuk ialah ayah. Bila dalam kes ni tak ada ayah, datuk dapat. Ayah menghalang datuk. Cuma kena ingat datuk ni dia sebelah je. Datuk ni mesti sebelah ayah saja. Tok Wan ni mesti belah ayah si mati. Kalau datuk sebelah ibu si mati, itu tidak dipanggil datuk dalam ilmu faraid. Jadi grandfather hanya satu. Grandfather hanya dari father. Ayah kepada ayah. Ayah kepada ibu itu bukan grandfather dalam ilmu faraid. Kalau nenek, dia boleh dua-dua. Nenek belah mak mayat boleh, nenek belah ayah mayat pun boleh faraid. Boleh dapat pusaka. Datuk hanya sebelah ayah mayat. Kena tambah hanya tu. Datuk hanya sebelah ayah siapa? Ayah mayat. Kalau datuk sebelah ibu mayat, tu bukan datuk. Gitu. Datuk sebelah ayah mayat saja. Jadi tak ada lah dua datuk. Seorang je datuk. Kalau nenek, dia ada dua nenek. Datuk kalau ada dua datuk pun, datuk sebelah ayah mayat saja dapat. Datuk sebelah mak mayat tidak dapat faraid. Kalau ada wasiat, dia boleh dapat wasiat. Atau hibah boleh lah. Faraid tak dapat datuk sebelah
Jadi datuk ni, maksud datuk ayah kepada ayah mayat. Grandfather. Okay. Isteri ada 4 orang. 4 isteri. Saya silap tulis ni. 4 isteri. Macam mana kita nak kira? Okay. Isteri ada 4. Datuk ada seorang. Datuk ni kena, bila orang tanya kita, mayat ada datuk. Kita kena halusi dulu. Datuk sebelah ayah mayat ke? Datuk sebelah mak mayat? Kalau dia kata datuk sebelah mak mayat, awal-awal lagi kita reject. Dia bukan layak dapat faraid. Kalau dia kata datuk sebelah ayah mayat, kita kena cek dulu. Mayat ada ayah lagi. Ayah ada tapi ayah dia murtad. Kira tak ada lah ayah tu. Ayah murtad kira tak ada. Murtad kan terkeluar daripada kelayakan. Bila ayah dia tak ada, baru kita boleh bagi dekat datuk. Datuk ni ayah kepada ayah mayat. Sekarang kita tengok pecahan. 2 orang nenek dapat berapa? Kita mengaji hari ni. Nenek kalau dia layak, dia akan dapat 1/6. Kalau tak layak, tak dapat apa. Kosong. Nenek layak mendapat 1/6 sahaja. Mudah ingat. Pecahan untuk nenek 1/6. Dia tak ada banyak pecahan. Nenek dapat 1/6. Kalau ada ibu, nenek tak dapat apa-apa. Ibu menghalang nenek. Kalau ada ayah, ayah berkuasa menghalang nenek sebelah ayah. Mak ayah. Ayah tak boleh halang nenek, iaitu ibu kepada ibu. Nek belah ibu, ayah tak halang. Ayah halang nek, iaitu mak dia lah. Ayah halang mak dia. Mak ayah sendiri. 4 orang anak perempuan dapat apa? 4 orang anak perempuan. Kita bagi tahu dah minggu lepas. Anak perempuan kepada mayat, kalau dia tunggal, dia seorang. Kalau anak perempuan ni seorang, dapat 1/2. Kalau anak perempuan ramai, dapat 2 apa? 2/3. Thuluthan. Orang panggil thuluthan. Sebab mereka ramai. 4 orang anak perempuan dapat 2/3. Isteri mayat pula, dia 1/4 ke 1/8. Dalam masalah mayat ada anak, isteri mayat dapat apa? Isteri mayat ada 2 pecahan, 1/4 ke 1/8. Isteri ni layak dapat. Walaupun diceraikan, kalau masih dalam iddah layak dapat. Walaupun dia bercerai, tapi dalam iddah. Maksudnya tolak 1, tolak 2 lah. Kalau tolak 3 memang tak dapat lah. Isteri dapat 1/8. Kalau dia kena cerai pun dia dapat. Dengan syarat tak habis iddah lagi. Tu dia kena amanah. Dia kena jujur. Okay. Datuk. Datuk macam ayah. Kalau tak ada ayah, kita bagi kat datuk. Kita tengok balik pecahan untuk ayah. Ayah kalau si mati tak ada anak, ayah dapat asabah. Kalau si mati ada anak, tengok dulu anak apa. Kalau anak laki, ayah dapat 1/6 kan. Kalau anak perempuan, ayah dapat 1/6 tambah asabah. Jadi datuk ni kita tekap, kita tiru hak bahagian ayah. Ayah kalau si mati ada anak laki, ayah dapat 1/6 kan. Kalau si mati ada anak perempuan, ayah dapat 1/6 tambah asabah kan. Maka datuk ni dia duduk tempat ayah. Dia grandfather. Ketika tak ada father, dia lah father. Jadi di sini dia dapat apa? 1/6 tambah kan? Tambah asabah. Sebab apa 1/6 tambah asabah? Pasal sini anak mayat perempuan belakang. 4 anak perempuan. 4 anak perempuan. 1/6 tambah asabah. Macam ayah. Datuk ni macam ayah. Dia mai pun kot belah ayah. Datuk belah mak bukan pewaris. Datuk belah mak bukan pewaris. Kita panggil grandfather, kita panggil datuk, kita panggil tok wan, panggilan hormat saja. Harta dia kita tak dapat, harta kita dia tak dapat. Tok wan belah mak. Tok wan belah ayah, kita boleh dapat harta dia, dia boleh dapat harta kita. Jadi tok wan belah ayah syaratnya tak ada ayah. Bila tak ada ayah, dia seperti ayah. Kalau dalam bab nikah ni, tok wan belah ayah ni boleh angkat nikah kan? Boleh jadi wali nikah kan, tok wan belah ayah? Gitu. Ayah boleh angkat nikah, tak ada ayah, tok wan belah ayah. Kena tekan sungguh-sungguh. Yang kata tok wan, yang kata grandfather ni belah ayah only sahaja. Bukan belah mak mayat. Kalau kata grandmother, belah mak mayat dapat, belah ayah mayat dapat. Belah mak mayat,
mak mayat menghalang nenek sebelah mak mayat. Kalau belah ayah mayat, ibu dan ayah mayat menghalang nenek sebelah ayah mayat. Tak ada ibu, tak ada ayah, baru nenek belah ayah dapat. Dua penghalang. Nenek belah ayah, dua penghalang. Nenek belah ibu mayat, satu penghalang. Datuk syaratnya sebelah ayah mayat, penghalangnya ialah ayah. Ada ayah dia tak dapat, tak ada ayah dia dapat. Dia dapat apa? Dia dapat pecahan macam ayah. Ayah dapat asabah. Ayah dapat 1/6. Ayah dapat 1/6 tambah asabah. Tengok balik bahagian ayah yang kita belajar minggu lepas. Ini datuk. Datuk ni dipanggil abul ab. Bapa kepada bapa. Bukan bapa kepada ibu. Okey, sekarang kita buat asal masalah. Di sini asal masalah saya padam lah. Semua tahu dah kotak atas ni namanya asal masalah. Tak tulis pun tak apa. Okey, sekarang kita tengok pecahan-pecahan ni. Nombor 6, nombor 3, nombor 8, nombor 6. Penyebut pecahan ada 6, 6, 8, 3. Nombor berapa yang sesuai kita letak atas. Kita GST kan sifir 6, sifir 3, sifir 8. Berapa nombor dia? Nak tulis GST pula. 6, sifir 6, 3, sifir 3, 8, sifir 8. Berapa? 24. Tak payah kita duduk ganda-ganda, lambat kan. Kita dah kelas yang kelima dah. Kalau tak faham lagi GST, tak kena. 24 lah, 24. Okay, tengok sifir 6. Sifir 6. 6, 12, 18, 24. Sifir 3 pun ada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Sifir 8 pun ada 24. 8, 16, 24. Nak tahu mana? Tengok ni. Nombor sifir. 8, 3, 6. Tengok buku latihan tu. Belah belakang tu ada. Belah belakang ada kan? Ada sifir. Kalau tak mahir sifir lah. Jadi, ketiga-tiga sifir. Sifir 6, 24. Sifir 3 pun 24. Sifir 8 pun 24. Okey, sekarang 24. Sekarang kita tengok 6 kali berapa 24. Tadi kita dah gandakan dah. 6 kali berapa 24? 6 kali 4. Sini kena hati-hati sebab ni 2/3. Saya bagi dah peringatan minggu lepas. 2/3. Jangan tulis nombor kecil. Kena tulis nombor double. Maknanya 3 kali 8, 24. 3 kali 8. Ni 3 ni. Kali 8 ni 24. Tapi jangan tulis 8. Tulis berapa double-nya? 6, 16. Sebab ni 2/3. Bukan 1/3. Faham ke tak faham? 3 kali 8, 24. Tapi tak boleh tulis 8. Kena tulis 16. Pasal apa? Pasal ini 2/3. Ini bukan 1/3. Faham ke tak? Takut ada orang tak faham pasal apa 16. Saya bagi tahu pelan-pelan. Ni 3 kali berapa 24. 3 kali berapa 24? Ni 3 ni kali 8 kan. 3 kali 8, 24. Tapi kalau tulis 8 salah. Pasal apa salah? Pasal sini 2/3 bukan 1/3. Makna 8 ni kena kali dengan 2 ni pula. Jadi berapa? Jadi 16. Kita gandakan 8 tu pula. 8 tambah 8, 16. Okey. Bawah ni pula. 8 kali berapa 24? Ni tak apalah. Ni 1/8. Ni 2/3. Beza tu 2 tu. Okay, ni 8 kali berapa 24? 8 kali 3. 24. Okay, sini 1/6. Kalau ada lebih, kita bagi kat ayah ni. Kalau ada lebih. 1/6 dan tambah ekstra lah. Jika ada ekstra. Macam kita pergi makan kenduri lah. Kalau ada lebih, orang bagilah bungkui. Kalau tak lebih, makan orang tu je lah. Okay, 1/6. 6 kali berapa 24? 6 kali ni 6 ni. Kali dengan 4. 6 kali 4, 24. Kita bilang dulu, tengok ada lebih tak? Kalau ada lebih, kita akan top up dekat datuk. Okey, kita tengok 16 tambah 4 dah 20. Tambah 4, 24. 25, 26, 27. Bukan kata lebih, tak cukup pula. Dia jadi 27. Pelan-pelan kita bilang. 4 tambah 16. 4 tambah 16 berapa? 20. Tambah 3, 23. Tambah 4, 27.
Ini dia jadi lebihan. Lebihan sini dipanggil aul. Dipanggil aul. Asal masalah 24, betul? Tapi setelah kita bilang dia meningkat. Asal masalah ni orang panggil aul kepada, kita tulis sini dalam bahasa Arab aul lah. Aul ila, bahasa Arab sikit lah. Ila 27. Baik. 27. Mana asal masalah tu kita terpaksa kembangkan dia menjadi 27. Asal masalah 24 bertukar menjadi 27 setelah kita bilang 16 tambah 4, 20, 23, 24, 25, 26, 27. Dia asal masalahnya 27. Macam mana jadi 27? Ustaz kata 24. Ya, setelah kita bilang dia jadi 27. Istilah faraid dipanggil aul. Jadi makanan ni macam tak cukup lah. Kita panggil 24 orang, tapi yang main 27 orang. Jadi kena catu. Catuan itulah aul, catu. Kita panggil 24, tiba-tiba main 27. Allah, tersilap ke mana, tak tahulah. Mungkin anak kita panggil juga, main 27. Tak apa, kita adjust bagi semua pakat dapat makan. Itu mana aul. Aul makanan sikit, orang ramai. Makanan sikit, orang ramai. Semua pakat dapat, insyaAllah. Okey, sampai takat ni, boleh faham no? Makna nenek dapat 4, anak perempuan dapat 16, isteri dapat 3. 3 ni siham, bukan duit lagi, baru siham. Datuk dapat 4. Tak faham, boleh tulis di ruang komen kata tak faham. Kalau faham pun tulis lah kata faham. Gitu. Baik. Oleh kerana ni ramai, kuantiti yang ramai. Adadur ru'us. Datuk ni saja seorang, hak lain semua ramai. Isteri ada 4. Anak perempuan ada 4 orang. Nenek ada 4 orang. Maknanya di situ ada adadur ru'us. Ada bilangan per kepala. Nenek bukan seorang, 2 orang. Anak perempuan bukan seorang, 4 orang. Isteri bukan seorang, 4 orang. Bila ada adadur ru'us, kita perlukan satu kotak tepi ni. Nama kotak tu ialah mahfu. Siapa pandai sambung? Mahfu apa? Kotak tepi ni nama apa? Respon lah sikit. Baru syok. Ngaji tak nampak orang ni. Nama kotak apa ni tepi ni? Bila ada kuantiti yang ramai, kena buat tambah kotak. Kotak ni nama apa? Kotak ni bukan wajib buat. Bila perlu, kita buat. Mahfuzat. Okay. Macam nama orang perempuan, mahfuzat. Bila perlu buat kotak ni? Bila di kalangan pewaris ni ada jumlah, ada kuantiti. Jadi apa perlu tengok pula? Kita tengok sini. Ni siham. Ni adadur ru'us, bilangan orang. Ni pendapatan, ni kuantiti orang. Kita tengok daripada sini. Dari siham ke adadur ru'us. Jangan terkalih. Kita tengok sihamnya 4. 2 nenek. 4 boleh bagi 2. Dia bila mahfuzat kena timbul soalan boleh bagi tak boleh bagi. Tu. 4 boleh bagi 2 tak? 4 pendapatan boleh bahagi tak dekat 2 nenek? 4 boleh bagi 2 tak? Matematik paling mudah. 4 boleh bagi 2 tak? Jawabnya boleh kan? Kalau boleh, kita tak payah isi apa-apa. Kosongkan sajalah. Sebab 4 can or cannot. Itu soalan dia dalam kotak mahfuzat. Boleh. Boleh tak payah isi. Sekarang 16 pula. Siham anak perempuan 16. Bilangan adadur ru'usihinna, bilangan anak perempuan ada 4 orang. 16 boleh tak bagi 4? Saya tengok ni. 16 ni siham boleh tak bagi 4? Jawab tu je. Boleh tak boleh? 16 bagi 4 boleh? Boleh tak? Kalau boleh, kita tanda kosong. Mana tak payah isi. Jawab boleh ke tak boleh? Itu je nak tanya. 16 boleh bagi 4 tak? Jangan terkalih. Jangan kata 4 boleh bagi 16 tak. Itu terkalih. Orang tengok siham ke adadur ru'us. Aul ni makna apa? Aul ni asal masalah meningkat dari 24, dia berubah jadi 27. Okey. 16 boleh bagi 4 tak? Tuan-tuan dan puan-puan kata boleh kan? Kalau boleh tak payah duk tulis apa-apa. Makna kosong lah. Kita
Garis itu nak abang kata tak payah, tak payah. Sekarang tengok sini. Siham 3, isteri 4 orang. 3 boleh bagi 4 tak? Tu dia. 3 boleh tak bagi 4? Nak tahu boleh tak boleh, ambil kalkulator, tekan 3, tekan bahagi, tekan 4. Tengok jumlah dia. Kalau dia naik perpuluhan-perpuluhan tu kira tak boleh bagi. Kalau naik nombor cantik, nombor bulat, mana boleh bahagi. Gitu je. 3 tak boleh bagi 4. Okey, bila tak boleh bagi 4, satu lagi. Bila tak boleh bagi 4, dia timbul satu soalan lagi. Kita boleh perkecil tak 3 dengan 4 ni? 4 ni kalau kita perkecil jadi 2, 3 pula tak boleh perkecil. 4 kita boleh bahagi dengan 2, tinggal 2. 3 bahagi 2 tak boleh pula. 3 boleh bahagi 3 jadi 1. 4 nak bahagi 3 tak boleh pula. Dia bahagi dia mesti dengan nombor yang sama, same number. Okey, 4 bahagi 4 boleh. 3 tak boleh bagi 4. 3 bagi 3, 4 tak boleh bagi 3. 4 bagi 2 boleh. 3 nak bagi 2 tak boleh. Kalau macam tu, kita isi ni. Nombor bilangan isteri yang 4 orang ni, Arab panggil adad ru'us, isi dalam mahfuzat. Ni, 4 ni. 4 dengan 3, 3 tak boleh bagi 4, 1. Kemudian 3 dengan 4 tidak boleh dikecilkan. Faham tak boleh dikecilkan? 4 boleh bagi dengan 2. Tapi 3 tak boleh bagi dengan 2. Problem. 3 boleh bagi 3. Ni 3 ni kalau bagi 3 boleh dapat 1. Tapi 4 nak bagi 3 tak boleh. Jadi nombor macam ni dipanggil tabayun. Orang mengaji bahasa Arab dia tahu tabayun. Apa perlu buat? Kita masukkan bilangan isteri ke dalam mahfuzat. 4 lah maksudnya. Bilangan isteri 4. 4 ni masuk sini. Boleh faham? Okey. Jadi sini tak ada mahfuzat, kosong. Pasal 4 boleh bagi 2. 16 boleh bagi 4, kosong je. 3 tak boleh bagi 4. Cuba kita perkecil. Mula dia tak boleh bahagi. Kadang-kadang tak boleh bahagi tapi kedua-dua nombor boleh dikecilkan. Ada juga macam tu. Ini tak boleh bahagi dan tak boleh dikecilkan. Maka kita isi 4 lah. Kita isi 4. Kita isi 4 di sini. Datuk tak apa, dia seorang. Seorang tak payah ada mahfuzat pun tak apa seorang ni. Seorang ni kita buang kotak mahfuzat pun tak apa. Kalau nak bubuh kotak pun tak apa, tak bubuh kotak pun tak apa. Sebab Datuk seorang. Mahfuzat ni dia berlaku bila ramai. Sekarang, hanya ada nombor 4. Hanya ada nombor 4. Jadi 4 ni, yang ni saya tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan buat satu anak panah. Angkat 4 ni. Buat naik atas kali dengan 27. Buat satu lengkungan anak pen merah. Kena latihan-latihan ni kena catat ni. Kalau tengok saja buat tu kelas faham, lebih kelas tak faham. Kena catat. Apa yang saya bagi latihan kena catat. Saya pun tak minta tengok lah. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua catat. Jadi 4 ni buat satu lengkungan naik ke atas ni kali 27. Naik atas ni darab dengan 20 dengan 27 ni. Tu dia tahu mana ni darab 4. 27 darab 4 lah maksudnya. 4 ni kita buat naik atas. Asal masalah dah bertukar jadi 27 kerana aul. Aul istilah Arab. Tak apalah kita biasa-biasa sebutlah aul, istilah faraid. Jadi 27 kali 4 berapa? Di sini dia timbul kotak baru namanya apa? Tasheh. Ni kotak tasheh. Masalah. Jadi 27 kali 4 berapa? Ni kotak ni nama tasheh masalah. Kotak ni asal masalah. Asal masalah 24 awal kepada 27. Sekarang tasheh masalahnya berapa? 108. Saya padam lah tasheh masalah ni. Tuan-tuan catat sendirilah tasheh masalah. Kalau hejaan Arab dia tasad ha ya ha tashih al-masalah. 108 kan? Okey, bila kita buat naik nombor 4 kali dengan 4, semua nombor bawah semua kena kali dengan 4. 4 ni kena kali 4, 16 kena kali 4. Kita tulis dah. 4 kali mesti kali 4. 16 pun mesti kali 4 sebab kita nak tasahih masalah, kita buat naik 4, kita kali 4 semua. 4 ni pun kali 4. Kenapa kali 4 ni? 4 ni kita buat naik tadi.
Ni 4 ni. Hak lain kita tak boleh sebab yang lain dia boleh bahagi, kita kosongkan mahfuzat. Yang ni saja problem dia. 3 tak boleh bagi 4 saya hurai dah tadi. Lepas tu tak boleh bahagi satu bab, tak boleh kecil pula. Jadi kita buat 4 ni ke atas. 27 kali 4 108. Jadi kita tengok siham-siham semua kullul asimah, semua siham madrub bi arba'ah, didarabkan dengan 4. Kita tengok satu-satu. 4 kali 4 berapa? 4, 8, 12, 16. 16 kali 4 berapa? Oh, ni blur sikit lah. 16 kali 4. 32. 64 lah. Itu 64. 16 kali 4 berapa? Tolong kira Ustaz. 16, 32. 64 lah. Itu 64. Saya kira dalam kepala ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 4, 8, 12, 16. Gitu. Bila kita jumlahkan balik semua nombor-nombor ni, cukup tak 108? Ini dia double check. Cukup tak 108? Kita double check balik. Kalau cukup 108 tu betul lah. 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18, 8, 9, 10. Betul? 108. Cukup. Ni kita double check ni, mana kita check balik nombor-nombor ni adakah mencukupi 108. Kalau cukup, cantik. Sekarang baru kita buka harta mayat. Harta mayat ada berapa? Harta mayat, katakan harta mayat ada berapa? Bopi lah berapa pun. Dua ratus. Contoh 216,000. Ni harta mayat RM. Macam mana kita nak buat? Ni pun saya dah ajak dah. RM 216,000. Ni harta tarikah, harta peninggalan mayat. Nak buat macam mana? Bahagi dengan asal masalah. 108. Bahagi 108. Kita panggil tasahih masalah lah. Asal masalah belah ni tasahih masalah. Okey, bahagi dengan 108. Lepas tu darabkan dengan siham masing-masing. 16. Sebelum tu kita tengok tadi mana? Hak 4 orang isteri ni tak boleh bahagi kan? 3 tak boleh bagi 4. Tadilah tak boleh bagi. Sekarang dia dah timbul nombor 12. 12 4 orang isteri dah boleh bahagi. 12 boleh bahagi dekat 4 orang isteri. Tadi 3. Waktu 3 tadi memang tak boleh bagi ya. Itu tujuan kita mentasahih masalah. Sekarang tengok dah settle dah. 16 bahagi 2 boleh. 64 bagi 4 orang anak perempuan boleh. 12 bagi 4 orang isteri pun boleh. Datuk memang boleh. Dia apa nombor pun boleh. Pasal dia seorang Datuk ni. Itu tujuan tasahih masalah. Sekarang last. Khutuah al-akhirah, step yang terakhir. Kita tengok jumlah duit yang ditinggalkan. Duit ke nilai tanah ke apakah. Kalau barang kena pergi nilai dululah. Jumlahnya 216,000. Apa perlu buat? Bahagi dengan 108. 108 tu hak mana? Hak tadi lah hak ni. Yang ni 108 ni. Lepas tu kita kali dengan 16 untuk dapat bahagian nenek. Bila dapat bahagian nenek, bahagi 2 pula. Sebab nenek ada 2 orang. Bukan payah pun. Dan di sini kita akan dapatlah jawapan. Kita akan dapat jawapan. Untuk nenek. Untuk 2 orang nenek. Tonton kira sendirilah. Guna kalkulator. Untuk anak perempuan pula. RM 216,000. Ini jumlah peninggalan bahagi masalah dia 108. Tasahih masalah. Lepas tu kita darab dengan anak perempuan 64. Dapatlah satu amount, satu jumlah. Jumlah tu kena bahagi dekat 4 orang lah. Sebab anak perempuan dia 4 orang. Untuk isteri pula, RM 216,000 bahagi 108.
Kali berapa tengok situ. Kali berapa tu? Isteri 12. Ini bukan untuk seorang isteri. Untuk 4 orang lah. Nanti mereka akan bedak. Bedak tu bedak. Mereka akan bahagilah 4 orang. Mereka tengoklah jumlah dapat berapa. Gitu. Untuk datuk. Datuk dia hak dia seorang lah. Datuk. Dia dapat full dekat dia lah. 216. Bahagi. Saya tak ada, laptop saya ni tak ada simbol bahagi tu yang tulis bahagi tu. 08 kali 16. Ni untuk datuk. Datuk dia seorang. Dia tak payah pecah dah. Hak lain semua kena pecah. Untuk nenek kena pecah 2 nanti. Setelah dapat jumlah pecah 2. Untuk anak perempuan pun dapat jumlah nanti pecah 4 orang lah. Ni 4 orang. Isteri kita dapat satu jumlah. Jumlah ni pecah 4. Pasal isteri dia dapat orang. Adil lah. Semua dapat serupa. Mungkin ada yang tanya ni 1/6 asabah. Pasal apa tak tambah asabah? Nak tambah apanya? Kita bilang tadi pun dah 27. Asal masalah 24. Bila bilang 27, tak ada ekstra. Tak ada ekstra, tak payah tambah dekat datuk. Kalau ada ekstra, kita tambah. Kalau tak ada ekstra, tak payah tambah. Ekstra ni, makanan banyak, orang sikit. Ada lebihan. Lebihan tu kita tapau dekat datuk. Kita top up. Yang jadi aul ni, makanan sikit, orang ramai. Itulah cara nak mudahnya. Saya kiaskan dalam bentuk makanan. Boleh faham ni? Inilah jalan kira yang selalu kita akan ulang. Saya cerita balik, ini warathah. Warathah mana pewaris-pewaris. Jamak warithun, warithani, warathah. Pewaris-pewaris. Kotak ni, al-fardu wa ta'asib. Kotak ni kotak untuk kita mengisi pecahan dan juga siapa yang dapat asabah, kita bagi asabah. Di sini dapat pecahan. Datuk, pecahan pun dia dapat, asabah pun kalau ada lebih dia dapat juga. Okey, kotak bawah ni dipanggil ashumah. Siham, jamak dia orang panggil ashumah. Kotak atas ni, asal masalah 24, tapi setelah kita bilang jadi 27, dia aul kepada 27. Catuan. 27 tu panggil aul catu. Yang atas ni pula, mana dia? Ni, yang ni dipanggil tashih masalah. Kita nak tahu tashih masalah, kena buat mahfuzat apa semua dulu. Kita naikkan 4 ni atas, dapatlah tashih masalah. Yang ni siham yang ba'da tashih. As-siham ba'da tashih. Selepas tashih, sihamnya menjadi 16. As-siham ba'da tashih 64. Siham selepas ditashih jadi 12. Siham selepas ditashih jadi 16. Bila tahu semua nombor ni, okey cantik. Baru kita buka harta dia ada berapa. Baru boleh kita pecahkan. Itu sajalah pengajian kita. Ingat hari ni, yang saya nak tekankan hari ni, datuk maksudnya sebelah ayah si mati, bukan sebelah ibu si mati. Penghalang datuk ialah ayah tu sendiri. Kalau mayat ada father, maka grandfather tak dapat. Kalau ayah tak ada father, grandfather dapat. Grandfather mesti ayah kepada ayah. Bukan ayah kepada ibu. Ayah kepada ibu tidak dinamakan sebagai pewaris. Saya nak buat kesimpulan ni. Grandfather dia mesti ayah kepada ayah. Ayah tak ada, dia dapat. Ataupun ayah tu yang membunuh mayat. Ayah gila dia cekik mayat mati, kita duduk tengah bahagi harta mayat. Siapa bunuh dia? Ayah tu bunuh. Ayah tu masih ada dalam penjara. Ayah yang bunuh, maka ada ayah. Ayah masih hidup. Mazalah hayyan. Ayah masih hidup, tapi kita anggap ayah tu tak hidup lah. Kita bagi dekat ayah kepada ayah. Dia panggil hilang kelayakan. Wujuduhu kal adam. Ada ayah kita anggap seperti tiada. Ataupun ayah ni murtad, na'udzubillahi min zalik. Mayat Islam, Muslim. Datuk mayat pun Muslim. Ayah mayat murtad. Ayah mayat ada, sihat walafiat. Kita anggap ayah mayat tak ada. Kita bagi dekat Tok Wan dia. Tok Wan belah ayah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita belajar nenek. Nenek, dia berbeza dengan datuk. Nenek belah mak si mati pun dipanggil nenek faraid. Belah ayah si mati pun dipanggil nenek faraid. Cuma bezanya apa? Nenek sebelah ibu si mati dihalang oleh ibu. Adapun nenek sebelah ayah si mati, penghalangnya ada 2 orang.
ibu dan ayah. Mungkin mayat ni tak ada ibu, tapi mayat ada ayah. Ayah tu halang nenek belah ayah. Yang ni mak pada ayah tu sendirilah. Mak pada ayah, dihalang oleh ayah. Ayah tu anak dia sendirilah. Gitu. Kemudian untuk anak perempuan, kita belajar dah kalau seorang anak perempuan tunggal 1/2. Kalau anak perempuan ramai 2/3. 2/3 selalu silap tani lah. Dia tengok 3 kali 8, 24, dia tulis 8 tu. Selalu silap dekat 2/3. Hati-hati. Jangan tulis 8, tulis 16. Itu je lah. Datuk dia akan mengambil hak ayah bila ayah tak ada atau ayah tidak berkelayakan. Nenek pula dia ada pecahan dia 1/6. Dia berbeza dengan ibu. Ibu ada 3 pecahan. Ibu 1/3. Ibu 1/3 baki dalam masalah gharrawain. Ibu mendapat 1/6. Ibu ada 3 noh. 3 pecahan untuk ibu. 1/3, 1/6 dan 1/3 baki. Adapun nenek dia dapat yang tak dapatnya. Kalau dia dihalang oleh ibu, dia tak dapat. Kalau dia tak terhalang oleh ibu, dia dapat 1/6. Hafal. Lijaddah as-sudus faqat. Lijaddah as-sudus faqat. Nenek hanya mendapat 1/6 dalam semua masalah. Nenek kalau dapat 1/6. Tak dapat kosong. Itu. Nenek kosong bila dihalang oleh ibu atau nenek belah ayah dihalang oleh ibu dan ayah. Ayah boleh halang dia, ibu pun boleh halang dia. Kalau tak ada mak, tak ada ayah, baru line clear untuk nenek belah ayah. Itu sajalah pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Semua ni kita dah belajar dah. Kita tambah untuk nenek je lah. Nenek 1/6. Bila memenuhi syarat, dia dapatlah 1/6. Wallahu a'lam. Ni ada yang dah kira dah ni. Kak Syimah kita kira siap. Nenek dapat 32,000. Bahagi 2, setiap orang dapat 16,000, 16,000. Okey, anak perempuan 128,000, setiap orang dapat 32,000. 4 orang isteri, berapa 4 orang isteri? Kiralah pelan-pelan, insya-Allah. Kita tahu nombor last ni kita boleh pecah dah. Macam ni. Nak sampai last ni tu yang kena mengaji faraid. Ni nak letak siapa layak, siapa tak layak. Kena pandai letak. Kalau nenek, lepas tu ibu pun ada, nenek pun ada. Awal-awal lagi kita buang dah nenek tu. Buang daripada senarai pewaris. Kalau ada ayah, ada nenek. Kita cek pula nenek ni mak pada ayah ke, mak belah ibu. Kalau mak belah ayah, ayah ada, mak ayah pun ada. Mak ayah tu tak dapat, dia dihalang oleh ayah. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum dibuat pembahagian, wajib atau sunat kita buat badal haji fidyah? Fidyah ni kalau betul-betul dia tinggal puasa, yakin, jangan buruk sangka kepada mayat. Setengah orang tu mayat tu puasa habis lengkap dah, dia duk nak buat juga fidyah. Tak boleh. Kalau nak buat guna duit sendiri tak apalah. Kalau guna duit peninggalan si mati, haram buat fidyah padahal si mati tu puasa lengkap, semayang lengkap. Tu imam tu. Yang mati tu imam. Anak tu imam nak buat fidyah dekat pok. Kita kata tak payah. Dia puasa penuh. Mana tahu Ustaz, kok-kok lah dia tak puasa. Kok-kok tak boleh lah agama kita. Kena yakin. Adapun haji badal, kalau dia tak pi lagi, kalau dia meninggalkan sejumlah wang yang mencukupi untuk buat haji badal, kena buatlah haji badal. Kita asing ketepikan kos haji badal tu, asing. Hak baki yang akhir, yang bersih, baru kita faraid. Hutang dia kena bayar. Semua kena bayar. Tolak pi tolak mai, hutang dia, zakat dia, haji badal dia, fidyah. Kalau dia semayang cukup, puasa cukup, nak buat fidyah apa lagi? Haram buat fidyah. Kita kata kok-kok dia tak puasa, kita buruk sangka kepada dia. Kita duk tengok dia duk puasa tiap-tiap tahun, ayah kita ni bagus, kita pergi buat fidyah. Buat apa kat dia? Tak boleh buat fidyah. Orang kita ni bila ada mati je kira nak buat fidyah. Orang hak puasa rajin pun ni pun nak buat fidyah. Tengok betul-betul yakin orang tu tak puasa, baru kita buat fidyah. Tu kena faham. Jadi takat tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.